Bismillahirrahmanirrahim. Babu fil qiraati fil maghribi. Bab berkenaan dengan qiraah, bacaan Quran pada sembahyang maghrib. Haddatsana Hannadun أخبرنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أمه أم الفضل قالت riwayat daripada Ummul Fadl, dia kata, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam asib yang membalut kepalanya pada kesakitannya. Fasallal maghriba, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang maghrib. Faqara'a bil mursalati, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah al-mursalat wal mursalati urfan, surah itu. Fama sallaha ba'du hatta laqiya Allah azza wa jalla, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sembahyang maghrib selepas daripada itu, selepas sembahyang maghrib pada hari itu. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesakitan maradul wafat sani, keesokan hari waktu zuhur Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi maksudnya ada juga sabit riwayat Bukhari. Di situ hadis riwayat daripada Aisyah ada menyatakan akhiru salatin sallahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautihi zuhr. Akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang pada kesakitan yang membawa wafatnya adalah sembahyang zuhur. Jadi maksudnya keesokan hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi sembahyang maghrib. Jadi maknanya sembahyang maghrib yang ada menyatakan dalam hadis ni, yang maksud kata baca surah al-mursalat ketika sembahyang maghrib tu kiranya akhir bagi sembahyang maghrib.
Jadi hadis Ummul Fadl ni menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan sakit demam maradul wafat tu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah wal mursalat al mursalat tu ketika sembahyang maghrib. Kalau ketika sihat Nabi sallallahu alaihi wasallam baca terkadang lebih panjang daripada itu. Jadi bacaan surah panjang seperti surah wal mursalat ketika sembahyang maghrib ni tidak bercanggah dengan hadis yang Rasulullah SAW bersabda, jika jadi imam ringankan sembahyang disebabkan makmum ada yang uzur, yang sakit dan sebagainya. Ada hadis menyatakan begitu. Jadi walaupun begitu, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca qiraah panjang ketika sembahyang ni. Nabi SAW dah pun tahu dalam makmum tu tidak ada orang yang bermasalah seperti sakit, demam dan ada yang uzur dan sebagainya, tidak ada. Dan Nabi SAW dah pun tahu yang ada belakang semuanya sudi nak turut sembahyang dengan surah panjang tu. Jadi ketika tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dengan membaca surah panjang. Wa fil babi an Jubair bin Mut'im wa ibn Umar wa Abi Ayyub wa Zaid bin Thabit, dan semakna dengan hadis bab masih ada lagi daripada Jubair, Abdullah bin Umar dan sebagainya. Qala, Imam Tirmidzi kata, hadis Ummul Fadl hadisun hasanun sahihun. Hadis Ummul Fadl, hadisul bab sani, dianggap hadis hasan lagi sahih. Akhrajahul a'immatus sittah. Hadis tu Imam 6, Imam sittah takhrij hadis tu, keluarkan hadis tu. Waruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a fil maghribi bil a'rafi fil raka'ataini kiltaihima, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dengan Al-A'raf, surah Al-A'raf pada sembahyang maghrib pada 2 rakaat keseluruhannya. Jadi satu surah Al-A'raf sani Nabi baca pada 2 rakaat sembahyang maghrib. Dalam riwayat Nasa'i juga ada riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang maghrib dengan surah Al-A'raf, dan Nabi SAW bahagikan surah itu pada 2 rakaat. Dan Miraksyah a'immah hadis, dia menghukum hadis Aisyah tu sanad hadisnya hasan. Waruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a fil maghribi bit-turi, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah At-Tur pada sembahyang maghrib. Waruwiya 'an Umar annahu kataba ila Abi Musa, dan diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bahawa dia menulis surat kepada Abu Musa Al-Ash'ari, an iqra fil maghribi, bahawa isi kandungannya Sayyidina Umar tulis, dia perintah kepada Abu Musa Al-Ash'ari, iqra, bacalah engkau ketika sembahyang maghrib
biqisaril mufassali, dengan qisar mufassal. Qisar mufassal maksudnya surah mulai selepas daripada surah Al-Bayyinah hingga akhir Quran sampai Wan-Nas. Itu qisar mufassal. Wa ruwiya an Abi Bakrin annahu qara'a fil maghribi biqisaril mufassali. Diriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq, dia juga baca qisar mufassal pada sembahyang maghrib. Qala wa ala hadha al-amalu inda ahli ilmi. Dan Imam Tirmizi kata, dan menurut pendapat inilah, dapat ini maksudnya al-qira'atu bi qisaril mufassali fil maghribi, qira'ah bacaan Al-Quran dengan surah-surah qisar mufassal ketika sembahyang maghrib ini menjadi amalan inda ahli ilmi, di sisi ulama. Wabihi yaqulu Ibn al-Mubarak wa Ahmad wa Ishaq, dan berkata dengannya, dengan menurut hadis sani Abdullah bin Mubarak dan Imam Ahmad, Imam Ishaq. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i juga kata, zukira an Malikin annahu yakra'u an yuqra'a fi salatil maghribi bisuwarit tiwali nahwat turi wal mursalati. Dan Imam Syafi'i kata, dan diceritakan orang daripada Imam Malik bahawa dia tidak menyukai dibacakan surah tiwal maksudnya tiwal mufassal, mula daripada surah Al-Hujurat hingga surah Al-Buruj, seperti dengan surah panjang-panjang seperti At-Tur wal Mursalat dan sebagainya. Jadi di sisi Imam Malik dianggap makruh, itu kata Imam Syafi'i. Tapi pendapat Imam Syafi'i sendiri, qala Syafi'i, Imam Syafi'i kata, la akrahu dzalika, aku tidak menganggap makruh perkara itu. Maksudnya baca surah panjang seperti surah At-Tur wal Mursalat itu ketika sembahyang maghrib, Imam Syafi'i tidak anggap makruh. Bal astahibbu an yuqra'a bihadhihi suwari fi salati lil maghribi, bahkan aku menyukai dibacakan dengan surah-surah ini pada sembahyang maghrib. Jadi pendapat Imam Syafi'i sani, Imam Al-Baghawi juga nakal dalam Syarhus Sunnah kitab dia riwayat daripada Syafi'i, dan juga qaul ma'ruf di sisi ulama Syafi'iyah juga. Di situ ada sebut Imam Syafi'i tidak menganggap makruh. Jadi itu pandangan masing-masing daripada a'immah mujtahidin. Jadi walaupun begitu, bagi kita tidak menjadi masalah. Kalau kita mampu boleh baca surah panjang, baca. Kalau tak mampu, baca pendek pun tak apa, tidak menjadi masalah. Tapi bagi kita pengikut Imam Syafi'i ini, boleh baca surah-surah seperti surah At-Tul
wal mursalat, ketika sembahyang maghrib tu. Babu ma jaa fil qiraati fi salatil isya'i. Bab ini datang menceritakan berkenaan dengan qiraah, bacaan Al-Quran ketika sembahyang isya. Haddatsana Abdah bin Abdullah al-Khuzai akhbarana Zaid bin al-Hubabi akhbarana أخبرنا ابن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها ونحوها من السور. Riwayat daripada ayahnya Abdullah, iaitu Buraidah al-Aslami, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baca wasyamsi wa duhaha dan umpamanya daripada surah-surah pada sembahyang isya. Wa fil babi anil Bara ibni Azib, semakna dengan hadis ni. Masih ada lagi riwayat daripada Bara bin Azib, riwayat daripada Bara bin Azib ni, anil Bara ibn Azib qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil isya'i wat-tini waz-zaitun. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca qiraah ketika sembahyang isya ni, wat-tini waz-zaitun, surah wat-tin. Hadis tu takhrij oleh a'immah sittah. Dan juga dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersafar sembahyang isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah Wat-Tini waz-Zaitun pada sembahyang isya, salah satu daripada 2 rakaat sembahyang isya tu. Qala Abu Isa hadithu Buraidah hadithun hasanun. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في العشاء الآخرة بسورة والتين والزيتون. وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ في العشاء بسور من أوساط المفصل نحو سورة المنافقين وأشباهها. Diriwayatkan daripada Uthman bin Affan, dia baca pada waktu sembahyang isya surah-surah daripada Awsatul Mufassal, iaitu surah-surah sama panjang daripada Al-Hujurat sehingga akhir Quran tu. Jadi ketika sembahyang isya ni, Nabi SAW baca surah-surah umpama surah Al-Munafiqin dan seumpamanya. Wa ruwiya an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wat tabi'ina annahum qara'u bi aktsara min hadza. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka baca lebih panjang daripada ini, daripada yang disebut di atas tadi. Wa aqalla, dan juga lebih pendek daripada apa yang telah sebut. Jadi maksudnya boleh pilih nak baca qiraah panjang pun boleh, pendek pun tak apa. Kanal amra indahum wasi'un, maksudnya urusan itu ataupun pendapat itu wasi', luas di sisi mereka, fi hadza, dalam masalah ini. Wa ahsanu syai'in fi zalika ma ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a
Dan yang paling elok sesuatu dalam bab ni berkaitan dengan qiraah pada sembahyang Isyak, iaitu riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam baca pada waktu Isya dengan surah wasyamsi waduhaha dan juga wattini wazaitun. Haddatsana Hannadun akhbarana Abu Muawiyah an Yahya bin Sa'id al-Ansari an Adi bin Thabit an al-Bara ibn Azib أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء الآخرة بالتين والزيتون. Riwayat daripada Bara bin Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca wattini wazaitun pada sembahyang Isya. Wa hadha hadithun sahihun. Imam Tirmizi kata ini adalah hadis hasan lagi sahih. Cuba kita perhati tengok dalam bab pertama, mula-mula kita baca babu fil qiraati fil maghribi. Di situ dalam sanad tu ada Muhammad bin Ishaq. Dalam sanad hadis ni pula, hadis akhir dalam bab salatil isya pula, sani haddatsana Hannadun akhbarana Abu Muawiyah. Di situ di sini ada pula Abu Muawiyah. Jadi cuba kita perhati dengar. Dalam hadis dulu, dalam sanad tu ada Muhammad bin Ishaq, rawi dituduh Syiah dan rawi dajjal, kadzab dan sebagainya. Jadi itu di sisi setengah a'immah muhaddisin yang mempunyai sikap terlalu keras menentukan kedudukan rawi. Tapi di sisi jumhur ulama muhaddisin, Muhammad bin Ishaq ni diterima dan tidak menjadi masalah menerima riwayat daripada dia. Dan selalunya orang bawa cerita Muhammad bin Ishaq ni dajjal, kadzab. Yang kata ni Imam Malik kata, saya boleh sumpah di antara Hajarul Aswad dan Maqam Ibrahim bahawa Imam Malik ni dajjal, kadzab. Jadi ramai orang sekarang ni heboh yang tu. Tapi ada juga penjelasan daripada a'immah muhaddisin. Mereka bagi tahu akhirnya Imam Malik dia tahu keadaan sebenar Ibnu Ishaq ni, dia tarik balik kataan dia. Jadi masa dia kata dajjal, kadzab ni, maknanya dia belum dapat pasti sebenar Ibnu Ishaq tu. Mungkin dia dengar cerita daripada orang dengan pembawaan cerita daripada orang begitu. Begitu juga Imam Nasai pernah dia kata Imam Abu Hanifah ni murji'ah. Bila dia dapat tahu keadaan sebenar bagi Imam Abu Hanifah, dia tarik balik kata-kata dia. Jadi perkara-perkara seperti itu memang berlaku. Jadi kita tak boleh terlalu mencari masalah dengan rawi-rawi hadis tu. Kalau kita cari masalah sangat dengan rawi-rawi hadis, natijahnya hadis-hadis banyak akan disingkir dan tidak dapat beramal. Jadi cuba kita tengok di sini hadis riwayat daripada Muhammad bin Ishaq. Imam Tirmizi
menghukum hadis Ummil Fadli, qala hadisu Ummil Fadli hadisun hasanun sahihun. Imam Tirmizi hukum di sini hadis Ummul Fadl Sani, riwayat datang daripada Zuhri dengan sanad Hanad. Di situ ada Muhammad bin Ishaq Sani. Imam Tirmizi menghukum hadis tu hadis hasan lagi sahih. Jadi bagi mereka yang jadi masalah dengan Ibnu Ishaq, mereka akan kata riwayat daripada Ibnu Ishaq ni tak boleh terima. Tapi kita tengok keputusan daripada Imam Tirmizi, dia kata hadis ni hasan lagi sahih. Dan dapati hadis ni akhrajahul a'immatus sittah. A'immah sittah, Bukhari, Muslim, a'immah Sunan Arba'ah, mereka juga takhrij hadis ni. Jadi disitulah Imam Tirmizi kira hadis ni hadis hasan lagi sahih. Yang kedua, akhir hadis dalam bab sembahyang Isya Sani, di situ ada rawi Abu Muawiyah. Abu Muawiyah juga rawi bermasalah di sisi setengah imam hadis. Abu Muawiyah ni dianggap rawi siqah. Di sisi setengah imam, Abu Muawiyah ni dianggap murji'ah, dan Imam Abu Daud kata dia ni Raisul Murji'ah. Jadi maksudnya murji'ah ni Imam Abu Muawiyah ni tidak daripada kalangan ulama hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya dia tu daripada a'immah Ahlul Bid'ah wal Ahwa. Jadi yang selalunya orang duk heboh ni, kalau rawi tu cenderung Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, mereka kata kena tolak hadis daripada rawi tu, tak boleh terima. Itu fahaman daripada sesetengah orang begitu. Tapi kalau kita tengok sikap muhaddisin, termasuk a'immah sittah, selain daripada Imam Abu Daud dengan Abu Muawiyah ni, Imam Bukhari pun menerima riwayat daripada Abu Muawiyah. Imam Muslim juga takhrij hadis daripada Abu Muawiyah. Dalam Sunan Tirmizi ni begitu banyak Abu Muawiyah Anil Amash, itu kita jumpa banyak. Jadi berkenaan dengan boleh ataupun tidak nak menerima hadis daripada Ahlul Bid'ah wal Ahwa ni dah pun saya bagi tahu dulu. Jadi berdasarkan kaedah tu kita kaji, jangan terikut-ikut orang duk bawa macam-macam cerita tu. Kita pegang dengan kaedah daripada muhaddisin. Jadi orang sekarang kata tak boleh terima, tapi imam-imam hadis mu'tabar terkenal di zaman khairul qurun, mereka boleh terima. Jadi apa lagi kita mau bising? Imam-imam hadis tu lebih pandai, lebih cermat daripada kita. Kalau mereka boleh terima, kenapa kita nak cari pasal dengan rawi-rawi itu? Jadi sikap seperti itu tak boleh kita ada pada kita. Begitu juga bab kemudian kita akan baca babu majaa fil qiraati khalfal imam. Di situ juga dalam sanad tu ada Muhammad bin Ishaq. Haddatsana Hannadun
akhbarana Abdatu bin Sulaimana an Muhammad bin Ishaqa an Makhulin an Mahmud bin Rabi'i an Ubadah bin Samiti qala. Jadi dalam sanad hadis ni pun ada juga Muhammad bin Ishaq, dia tu Imamul Maghazi, dan di sisi kebanyakan ulama hadis mereka kata siqatun qabilun lil ihtijaj. Dia ni seorang rawi siqah yang dipercayai, rawi adal, dan riwayat daripada Imam Ibnu Ishaq tu qabilul lil ihtijaj ay salihul lil istidlal, qabilul lil istidlal, layak menjadikan hujjah ataupun dalil. Imam Badruddin Aini yang syarah kitab Bukhari, nama kitab tu Umdatul Qari, yang pandai syarah kitab Bukhari, imam tu kata Imam Ibnu Ishaq ni minas siqatil kibar indal jumhur, salah seorang di antara rawi-rawi siqah lagi kibar, ulung di sisi jumhur. Dan Imam Ibnul Humam dia kata Ibnu Ishaq ni fasiqatun siqatun la syubhata indana fi dhalika wala inda muhaqqiqi al-muhaddisin. Jadi dia kata Imam Ibnu Ishaq ni siqah, tidak ada ragu-ragu di sisi kami berkenaan dengan siqahnya Imam Ibnu Ishaq tu, dan juga tidak ada ragu-ragu di sisi muhaddisin yang dianggap muhaqqiqin. Muhaqqiqin maksudnya mereka muhaddisin yang mengkaji halus tentang rawi, riwayat hadis dan sebagainya. Dan begitu juga Imam Bukhari kata Imam Ibnu Ishaq ni Imamul Hadis. Imam Bukhari sendiri menerima dia, dan dalam juzuk yang kedua kitab Bukhari, Kitabul Maghazi, di situ selepas daripada tajuk bab tu, kitab Maghazi tu, Imam Bukhari masukkan pendapat daripada Ibnu Ishaq tu. Jadi imam-imam terkenal begitu mereka boleh menerima. Jadi tidak perlu pertikai dengan imam-imam tu. Daripada sikap kita kritik pertikai dengan rawi-rawi ni akan timbul banyak masalah, banyak fitnah. Pertama, akan disingkir banyak hadis. Yang kedua, amalan-amalan dah sabit daripada riwayat-riwayat yang datang daripada rawi-rawi sani, akan timbul banyak masalah. Masyarakat awamun nas sedang beramal dengan riwayat-riwayat daripada mereka, kita serang dengan masyarakat umat Islam, kata amalan-amalan datang daripada riwayat mereka ni daif, tak boleh pakai dan sebagainya. Jadi masyarakat umat Islam akan timbul ragu-ragu terhadap amalan-amalan yang sedang beramal daripada sejak dulu. Akan timbul banyak masalah dan akan timbul fitnah banyak dalam bidang ilmu hadis. Jadi perlu kita ambil kira semua tu, seboleh-bolehnya jangan timbulkan masalah, dan biar banyak hadis tu duduk kedudukan pada selayak dengan dia. Jangan kita cari pasal sengaja nak mentadhaifkan hadis-hadis hasan, ataupun
sengaja kita nak memaudhu'kan hadis-hadis dhaif, itu satu sikap tidak baik dalam bidang ilmu hadis ni. An makhulin an Mahmud bin Rabi'i an Ubadah bin Samiti qala salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha. Riwayat daripada Ubadah bin Samit dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh, fasaqulat alaihi al-qira'atu, kemudian menjadi keberatan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaan Al-Quran itu. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak talafuz, nak ucap ayat-ayat Quran itu agak muskil, agak berat, susah, disebabkan ada gangguan bacaan qiraah daripada makmum tu. Falamman sarafa, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai daripada sembahyang, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni arakum taqra'una, sesungguhnya aku melihat kamu sedang membaca wara'a imamikum, di belakang imam kamu. Qala qulna ya Rasulullah wallahi. Ubadah bin Samit kata, kami pun jawab kata, wahai Rasulullah, ya demi Allah, sungguh kami turut baca juga. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taf'alu illa bi ummil Qur'ani, jangan kamu lakukan, maksudnya jangan lagi kamu ikut baca bersama dengan imam kecuali ummul Quran, iaitu al-Fatihah. Qiraah Fatihah iaitu wajib bagi mereka yang ada di belakang imam, sama ada imam tu sembahyang baca qiraah, suara nyaring ataupun perlahan, itu kena baca surah Fatihah tu. Sebab apa? Fa innahu la salata liman lam yaqra biha, kerana tidak sah sembahyang bagi mereka yang tidak baca dengan surah Fatihah tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam larang makmum baca surah-surah yang lain, qiraah yang lain selain daripada surah Fatihah di belakang imam. Surah Fatihah mesti baca, tak baca tidak sah sembahyang. Jadi berdasarkan hadis-hadis yang menyatakan tidak baca surah Fatihah di belakang imam ni, kiranya tidak sah sembahyang. Jadi berdasarkan adanya hadis tu, di sisi Imam Syafi'i wajib baca Fatihatul Kitab, surah Fatihah tu. Kalau tidak baca, tidak sah sembahyang. Tapi di sisi mazhab Hanafi, di sisi Imam Abu Hanifah, makmum yang ada di belakang imam tidak perlu baca surah, memadai dengan apa yang imam baca tu. Makmum tidak perlu baca. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah ijtihad ada beza di situ, di sisi kalimah la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dalam hadis tu ada mula-mula tu la salata, tidaklah sembahyang. Jadi Imam Syafi'i ambil maksud la salata, tidaklah sembahyang sani, dengan maksud tidak sah sembahyang. Sebab
berdasarkan ijtihad dia, la di situ la linafyil jawaz. Maksudnya la tu menafikan keharusan. La yang membawa maksud menafikan keharusan. Jadi maksudnya la salata, tidak sah, tidak harus sembahyang bagi mereka yang tidak baca Fatihah. Imam Abu Hanifah pula ijtihad dia dapati la sani la linafyil kamal, la yang membawa maksud menafikan kesempurnaan. Jadi maksudnya di sisi Imam Abu Hanifah dan ulama Ahnaf, orang tidak baca Fatihah di belakang imam, semayang dia orang tidak baca Fatihah dalam semayang di belakang imam, semayang dia sah. Kalau tidak baca Fatihah tu, kalau kata tidak semayang sani di sisi Imam Abu Hanifah maksudnya tidak sempurna semayang, kurang pahala di situ. Tidak menghukum yang tidak baca Fatihah tu tidak sah semayang, tidak di sisi Imam Abu Hanifah. Lagipun di sisi Imam Abu Hanifah ada satu hadis, man kana lahu qira'atun fa qira'atul imami lahu qira'atun. Sesiapa ada mempunyai imam, maka qira'ah bacaan imam tu kiranya qira'ah dia juga. Jadi maksudnya bila imam dah baca Fatihah surah, itu dah pun cukup bagi makmum. Makmum tidak baca pun tak apa. Jadi kita perlu berlapang dada dengan ijtihad imam-imam tu, dan tidak perlu kita salahkan ijtihad mana-mana imam dengan bawa cerita-cerita dalil imam tu kuat, dalil imam ni tidak kuat dan sebagainya. Tidak perlu salahkan mana-mana imam. Kalau kita anggap dalam bab ni hadis yang menggalakkan membaca Fatihah di belakang imam itu kiranya sahih, dan yang mengharuskan tidak membaca Fatihah itu hadis yang dhaif, hadis yang lemah, ataupun hadis yang reka dan sebagainya. Kemudian bagi fatwa pula, orang tidak baca Fatihah di belakang imam ni, sembahyang dia tidak sah. Kalau bawa fatwa macam tu, itu seolah-olah memberi gambaran mengenai tidak sahnya sembahyang para sahabat, tabi'in dan juga imam-imam mujtahid yang beramal dengan hadis yang mengharuskan tidak membaca Fatihah. Jadi sembahyang mereka semua ni batal, termasuk sembahyang imam-imam mujtahid, tabi'i, sahabat yang beramal dengan hadis sani. Tapi tidak ada seorang pun di kalangan mereka, sahabat dan tabi'in, tidak ada fatwa macam tu. Sedangkan isu perselisihan pendapat mengenai membaca Fatihah ataupun tidak di belakang imam ni dah pun wujud di kalangan sahabat tabi'i pada abad pertama lagi, tapi tidak ada masalah. Jadi daripada situ kita kena ambil pengajaran, kita juga bawa sikap-sikap seperti itu. Jangan kita salahkan satu sama lain. Dan di sisi a'immah mujtahidin ada kaedah yang disepakati, iaitu kita tidak boleh ambil mana-mana ijtihad imam kemudian salahkan ijtihad imam lain. Itu tidak benar sama sekali.
قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن حديث رواية daripada Ubadah bin Samit, hadis bab Sani riwayat datang daripada Muhammad bin Ishaq Sani. Imam Tirmizi menghukum hadis itu hadis hasan. Warawa hadzal hadis az-Zuhri an Mahmud bin Rabi'i an Ubadah bin Samit an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ada lagi riwayat daripada Ubadah bin Samit juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah ataupun tidak sempurna sembahyang bagi mereka yang tidak baca Fatihatul Kitab. Wa hadza, dan ini maksudnya sanad hadis ni, hadis riwayat Zuhri daripada Mahmud bin Rabi daripada Ubadah bin Samit ni, sanad hadis ni asahhu, terlebih sahih daripada sanad hadis bab tadi. Jadi sanad hadis bab tadi Imam Tirmizi menghukum hasan, dan sanad hadis kemudian Imam Tirmizi ambil hukum sahih. Wal amalu ala hadzal hadis fi al-qira'ati khalf al-imam inda aktsari ahli al-ilm min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in, dan beramal menurut hadis ni dalam bab baca qiraah di belakang imam di sisi kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi dan tabi'i. Wa huwa qaulu Malik bin Anas, dan ia pendapat baca qiraah Fatihah di belakang imam ni pendapat Malik bin Anas wa Ibn al-Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq yarawna al-qira'ata khalfal imami. Mereka sepakat berpendapat, katanya qira'ah bacaan surah Fatihah di belakang imam ni mereka berpendapat begitu, maknanya di belakang imam mesti baca surah Fatihah tu. Dan juga pendapat ini ada pada setengah daripada ulama Hanafiyah. Jadi setengah ulama Ahnaf, walaupun di dalam mazhab Hanafi tidak baca Fatihah di belakang imam ni kiranya tidak mengapa, tapi ala sabilil ihtiyat, sebagai mengambil langkah berhati-hati. Ada juga setengah ulama mereka baca ataupun menganggap baik baca Fatihah di belakang imam, dan setengah pula mereka baca surah Fatihah di belakang imam pada sembahyang sir, seperti sembahyang zuhur, sembahyang asar, dan sembahyang jahar seperti subuh, maghrib, isya. Mereka tidak baca Fatihah. Sebab itu dah imam baca. Sembahyang zuhur asar pun imam baca juga, tapi bila diam imam tu baca tidak dengar, makmum juga berhak baca ketika tu. Jadi itu pandangan daripada sesetengah ulama Ahnaf yang bersama dengan setengah imam seperti
Imam Malik, Imam Syafi'i dan sebagainya. Jadi tidak menjadi masalah di sisi imam berkenaan dengan baca Fatihah di belakang imam, sama ada nak baca ataupun tidak. Babu ma jaa fi tarkil qiraati khalfal imami idza jahara al imamu bil qiraah. Bab seterusnya meninggalkan bacaan di belakang imam apabila imam tu nyaringkan suara dengan bacaan Al-Quran. InsyaAllah kita sambung minggu lain. Nampaknya panjang bab ni. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfiruka wa atubu